بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النور المذهب للنسيان بنوره وعلى آله في كل لمحة ونفس ونما وسعه الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. رب يسر ولا تعسر وبالتمم تميم الخير. أما بعد. Apa khabar semua sihat? Roti yang sihat. Nak makan dulu? Dulu. Ada tahan ya, nyawa salam ya. Jadi semua, saya harap semua dalam keadaan sihat insyaAllah ya. Dan sama-sama kita merafakkan sedikit syukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana memberikan kita ruang dan ruang untuk kita sambung untuk mengkhatamkan insyaAllah bukan hari ini lah, insyaAllah mungkin dalam beberapa sesi lagi kita akan khatam kita insyaAllah. Baik, pada tahun lepas kita telah pun selesai mengenai dua perbahasan daripada Bawaif tahun lepas. Jualan kan? Minggu ni dah masuk tahun baru, dah masuk bulan Muharram. Sebab kelas kita yang terakhir pada bulan Zulhijjah. Mula risau kan? Ustaz ni dah lupa kok. Kita warna langkah tahun. Minggu ni dah masuk bulan Muharram. Jadi pada sesi yang lepas kita telah pun membicarakan perihal Bawaif, iaitu perkara-perkara yang dapat merangsang kita ataupun menaikkan semangat kita kembali mujahadah, kembali suluk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana penulis kitab ini, iaitu almarhum Tuan Husin Qadah, menyatakan terdapat pelbagai perkara Bawaif ataupun hal-hal yang merangsang semula perjalanan seorang sadiq kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan beliau mendatangkan hanya dua sahaja, iaitu yang pertama takwa, yang mana daripada takwa tersebut menghasilkan pelbagai persalinan ataupun anugerah ataupun kemuliaan ya. Seperti tinggalkan yang mungkar, melaksanakan yang ma'ruf. Kemudian yang kedua menghasilkan pelbagai sifat taubat, wara', zuhud, sabar, faqih, syukur, khauf, raja', tawakal dan subhan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah halawatul iman, yang juga menghasilkan halawatul iman, rasa manisnya iman kita ya. Yang mana apabila terhasilnya rasa manis dalam iman, menghasilkan juga kemanisan beribadah. Kemanisan beribadah. Sebab itu tuan-tuan dan puan, kita akan dapati sebahagian daripada kalangan salaf ataupun orang-orang soleh, apabila mereka melaksanakan ibadah, mereka seakan-akan akan mati setelah itu. Sebahagian perbedaan menyatakan beribadahlah engkau seakan-akan engkau akan mati pada esok hari, dan bekerjalah engkau seumpama engkau akan hidup selama-lamanya. Sebahagian menyatakan itu daripada hadis Nabi, sedangkan itu bukan hadis Nabi, akan tetapi perbedaan daripada orang-orang bijaksana. Bukan hadis, tapi perbedaan daripada orang-orang bijaksana. Apa dia? Beribadahlah seperti mana engkau akan mati pada esok hari, dan bekerjalah seperti mana engkau akan hidup selama-lamanya. Kemudian yang kedua adalah sifat khauf, raja', syauq, rindu, mahabbah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan gemar ataupun tertumpu pandangannya kepada hari akhirat, dan juga bersifat dengan segala sifat mahmudah dan meninggalkan sifat-sifat mazmumah. Itu sahaja dua perkara yang disebutkan oleh Tuan Husin Qadah. Jadi saya tambah lagi 3 poin. Saya tambah lagi 3 poin. Benda ni tak adalah kitab, yang mana
Ketiga-tiga poin ini saya dapat daripada sebahagian penulisan almarhum Syekh Saleh Al-Ja'fari rahimahullah ta'ala. Salah seorang ulama besar daripada Al-Azhar, Imam besar Masjid Al-Azhar, bernama Syekh Saleh bin Muhammad Al-Ja'fari, ataupun di Negeri Sembilan ni tarekat yang terkenal sekali ialah tarekat Ja'fariyah. Semua dengan tarekat Ja'fariyah yang dipimpin di Malaysia ni oleh Dr. Syuhada. Itulah Syekh dia. Syekh tarekat itu adalah Syekh Saleh Al-Ja'fari. Dan beliau juga merupakan salah seorang guru kepada almarhum Datuk Syekh Murtada ketika di Mesir, dan juga almarhum Syekh Paris, dan juga almarhum Syekh Mohsin, dan juga almarhum adik ipar mereka iaitu Profesor Awang Saidun, orang Brunei. Dan juga ramai lagi ulama-ulama Malaysia pada 60-an, 70-an dan sebelumnya. Dan akan daripada mereka mesti akan berguru dengan Syekh Saleh Al-Ja'fari. Dan beliau ni adalah tarekat Ahmadiyah, tarekat dengan tarekat Ahmadiyah. Sebahagian daripada perkara-perkara yang dapat merangsang perjalanan seorang salik yang tertangguh itu ataupun yang tertunda. Kira kitab dia salah satunya adalah Al-Zakhirah Al-Mu'ajjalah di Arwah Al-Mu'attalah, kalau silap saya. Maknanya perbendaharaan bagi roh-roh yang terkandas. Maknanya roh-roh, sebab itu tasawuf ni lebih fokuskan perihal rohani, bukan daripada sudut jasmani. Jadi satu masa jikalau kita sedang suluk, kita sedang mujahadah, kita rasa bosan, kita rasa jemu, rasa letih, itu biasa. Itu biasa. Sebab itulah nama dia manusia. Ada masa dia rasa jemu, ada masa dia rasa bosan. Ialah sebab tertumpu pada kedudukan yang sama saja. Dia tidak beranjak, tak berubah. Jadi apakah ubat untuk merangsang kembali mujahadah dia, nak naikkan semangat dia balik? Sebahagian yang disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Ja'fari adalah menziarahi orang-orang soleh, sama ada hidup ataupun meninggal dunia. Akan tetapi sebelum kita nak menziarahi orang soleh, lebih baik kita mulakan dulu dengan membaca kisah-kisah para awliya, kisah-kisah orang soleh. Kita ada banyak penulisan, kita ada banyak kitab yang menceritakan perihal manaqib, biografi, cerita-cerita kepribadian orang-orang soleh dari kalangan wali-wali Allah. Banyak. Di antaranya adalah kitab-kitab tabaqat tasawuf, Imam tarekat Syadiliyah ke, tarekat Ahmadiyah ke, Qadiriyah ke. Kebanyakan tarekat-tarekat dia ada karang manaqib, silsilah ataupun sanad tarekat mereka, syekh dia, kemudian guru-guru dia, sampailah kepada Nabi SAW. Banyak berbagai cerita-cerita beriman daripada zaman sahabat. Contoh dia, para sahabat pun adalah orang soleh, adalah orang wali-wali Allah. Kita baca kisah-kisah sahabat, kita baca kisah-kisah di kalangan tabi'in, cerita-cerita para nabi dan rasul, bagaimana mujahadah mereka berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dalil daripada Quran dan hadis. Banyak cerita-cerita mengenai orang soleh ni dalam Quran dan hadis banyak. Dalam Quran contohnya cerita mengenai Sayyidina Maryam, kemudian cerita mengenai Ashabul Ukhdud, bagaimana seorang pemuda dan juga sebahagian daripada kelompok yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala mempertahankan iman mereka, menyebabkan mereka dihukum bakar. Ashabul Ukhdud, digali parit, kemudian diumpankan ke dalam parit itu dibakar, diisi dengan kayu api dan sebagainya. Dan satu persatu orang yang bertauhid pada zaman tersebut, ini cerita sebelum zaman Nabi SAW, mereka dicampakkan ke dalam parit dalam keadaan parit tersebut api itu menyala-nyala. Sebab apa? Sebab mempertahankan akidah, mempertahankan tauhid. Raja pada zaman tersebut yang diceritakan dalam Quran adalah orang yang mendakwa dia adalah Tuhan, maknanya zalim. Kebanyakan majoriti masyarakat kerajaan yang di tempat letaknya Ashabul Ukhdud ni, ada yang mengatakan di sekitar Yaman, kita ingat nama tempat dia, di Najran. Dulu
terletak di kawasan Yaman. Sekarang Najran berada di bawah selatan Arab Saudi sekarang. Sampai hari ini masih ada lagi parit yang dikatakan tempat Ashabul Ukhdud ni dicampakkan dalam parit tersebut. Kisah mereka diabadikan dalam Al-Quran. Cerita Ashabul Kahfi pun lebih kurang semua juga. Cerita bagaimana 7 orang pemuda mempertahankan akidah mereka, mempertahankan tauhid mereka, sehingga Allah Ta'ala mengabadikan mereka dan mengabadikan kumpulan mereka dengan satu surah yang khusus dengan nama mereka, iaitu surah Al-Kahfi. Dan banyak lagi lah cerita-cerita dalam Al-Quran dan sebagainya. Kemudian daripada hadis Nabi banyak, tak perlulah kita nak sebutkan, tadi dah kita sebut sebelum ini. Dan begitu juga seperti mana yang diceritakan ataupun yang disebutkan oleh Sufyan bin Uyainah. Apa kata dia? Idza dzukira as-salihin tatanazzalur rahmat. Jika bercerita mengenai perihal orang-orang soleh, pada ketika itu turunnya rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Turunnya rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa kita bercerita mengenai orang yang baik? Kita bercerita lagi mengenai orang-orang yang cemerlang hidup dengan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang soleh. Bagaimana tidak diturunnya rahmat? Dan bukan makna rahmat yang kita faham tu dia curah-curah. Macam hujan. Boleh jadi rahmat tu daripada sudut hidupnya hati kita bila kita dengar cerita orang-orang tersebut. Semakin kuat iman kita, semakin teguh pegangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pun adalah salah satu contoh rahmat. Dan kalau kita faham mafhum mukhalafah ni pula, makna di sebalik perkataan tersebut apa dia? Kalau kita bercerita mengenai orang yang terlaknat, orang yang dicela, orang yang disumpah dan sebagainya, makna yang buruk. Maknanya yang turun apa dia? Rahmat ke? Tak. Yang turun apa dia? Kecelakaan. Sebab apa? Tak ada faedah. Kita nak cerita mengenai orang-orang yang tidak ada apa-apa manfaat, orang yang Allah Ta'ala laknat, orang yang Allah Ta'ala cela. Tak ada faedah nak cerita. Hatta dalam hadis Nabi SAW, antara perbuatan yang Nabi lakukan, boleh katakan setiap hari adalah selepas solat subuh, baginda panggil para sahabat. Nabi tanya, siapa dari kalangan kalian yang semalam dapat mimpi yang baik? Bercerita mengenai mimpi-mimpi yang baik, yang mana dengan yang Nabi SAW tafsirkan makna mimpi-mimpi sahabat tersebut. Bila dia cerita nak mengenai mimpi yang buruk, tak. Nabi tak izinkan dia cerita mimpi-mimpi yang buruk. Sebab apa? Asal mimpi buruk itu daripada permainan syaitan. Kemudian yang kedua adalah menziarahi orang-orang soleh sama ada hidup maupun meninggal dunia. Dan ini pun perbuatan ini juga dilaksanakan oleh para salaf. Seumpama para sahabat, mereka senantiasa melazimi Nabi SAW. Dan daripada kalangan mereka adalah ahli sufah, yang duduk di dalam Masjid Nabawi. Kerja tak ada lain, mereka tak bekerja. Kehidupan mereka ditampung oleh Nabi SAW. Makan, minum, pakai, tidur, apa semua ditampung oleh Nabi. Sebab itulah tertolak ni pandangan orang yang mendakwa Nabi ini melarat, Nabi ini miskin. Tak. Nabi bukan duduk melarat, bukan miskin, tapi Nabi memilih untuk sifat dengan sifat zuhud. Sebab apa? Di dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda seperti mana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad pada saat itu. Nabi pernah diberi pilihan supaya menukarkan gunung ganam di kota Mekah menjadi emas. Jadi emas dan juga perak. Maknanya apa? Allah Ta'ala mengangkat kedudukan Nabi SAW dengan mengurniakan kunci perbendaharaan bumi kepada Nabi SAW. Gunung ganam daripada apa? Perak dan juga emas. Akan tetapi Nabi SAW diingatkan oleh malaikat Jibril, tawadhu, tawadhu ya Muhammad, bersikap tawadhu. Jadi Nabi SAW lebih memilih untuk hidup zuhud. Tentang sebagian riwayat dinyatakan maha perkahwinan Nabi dengan Sayyidina Khadijah, Nabi bagi kepada Khadijah, ada sebagian riwayat kata 20 ekor unta
20 ekor unta. Cuba kita cengak satu ekor unta apa zaman kita sekarang. Dalam 1000 lebih. Saya rasa dalam Negeri Sembilan ni tak ada sejarah orang sembelih unta kan. Belum ada lagi lah. Kita katakanlah satu ekor unta dalam 10 ke 15 ribu. Kalau 20. Dan kita kena ingat Nabi ketika berkahwin dengan Sayyidina Khadijah, berapa usia dia? 25 tahun. Orang kita 25 tahun sekarang mencungat, baru nak cari kerja, baru nak dapat kerja tetap, baru nak ngumpul motor. Tapi Nabi SAW maha perkahwinan dia dengan Sayyidina Khadijah antaranya adalah 20 ekor unta menurut sebagian riwayat. Betul. Kita katakanlah lebih kurang kalau kita ikut perkiraan tadi 10,000 ke 15,000, mungkin dalam 200 ke 300 ribu ringgit tak lagi. Itu pada yang mengabarkan Nabi hidup miskin, hidup melarat. Padahal Nabi memilih untuk bersikap dan hidup zuhud. Dan Nabi sendiri mendoakan, Allahumma hsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, bangkitkanlah aku bersama orang-orang miskin, bersama orang-orang fakir. Mana bukan miskin melanggar ke apa, tak. Maknanya orang yang hidup zuhud, yang bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja, tidak berhajat kepada dunia, mengambil dunia sekadar keperluan mereka sahaja. Kemudian menziarahi makam-makam awliya. Ini disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Ja'fari. Kalau kita orang Seremban ni biasa di mana? Di mana? Dalam mall tak pergi kan? Padahal main kita kecil-kecil main dia, mak abah kita tak boleh bawa gitu. Makam Syekh Mat Said. Orang Seremban dia tak ada pergi jauh, dia pergi makam Syekh Mat Said ke. Zaman-zaman dulu lah, orang tua kita cerita, kecil-kecil ni selalu bawa pergi makam Syekh Mat Said. Ratib ke, berzikir ke, bermilit ke apa. Kau orang bilah, lain pula pergi ke makam Tuan Tuli. Tengoklah, kalau ada sebahagian daerah kita ada makam ulama, makam orang soleh, pergi ziarah. Ambil ibrah bagaimana mereka menjadi orang yang soleh, bagaimana mereka menjadi orang yang warak, bagaimana mereka mendapat kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dengannya kita mengambil ibrah, kita mengambil iktibar, kita bercita-cita untuk menjadi seperti mereka. Jangan kita minta jadi wali. Pangkat kewalian apa semua ni, ini semua anugerah Allah Taala. Hak nak melantik jadi wali ni semua kerja Allah Ta'ala, bukan kerja kita. Yang penting kita minta pada Allah Ta'ala supaya kekal istiqamah. Itulah sebesar-besar karamat. Sebesar-besar karamat bagi seorang wali, seorang soleh adalah istiqamah beribadah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan nak minta nak jadi wali, bukan minta nak dapat karamat, bukan minta nak tawabang berapa jalan hari. Pergi ziarah. Kalau ada duit lebih sikit, pergilah ambil umrah. Kan? Sekarang macam-macam travel buat diskaun, umrah rahmah lah apa kan? Daripada menumpuk di pencen tu, pergi umrah. Ini simpan duit, pergi lah mana? Pergi London. Padahal itu je lah dia pergi tengok menara jam, pergi naik Eye of London kan? Naik yang bulat tu, pergi umrah. Kadang saya pernah jumpa sebahagian lah, tak semua, sebahagian orang dia takut-takut nak pergi umrah dan takut nak pergi haji, padahal dia sudah terlebih daripada mampu. Umur dah berapa lah? 70 lah, 70, 60, tapi belum pergi haji lagi, sedangkan dia lebih daripada berkemampuan. Kalau kita tengok dia punya rotor tu, dia dah boleh pergi furada, tak payah nak pergi nak haji dah. Tanya apa sebab tak pergi haji? Belum sampai seru kata. Dan usia macam tu seru tak ada lain tau. Nak seru apa? Nak tunggu seru apa? Tuntutan haji tu Allah Ta'ala dah sebut dalam Quran. Siapa
Siapa yang berkemampuan pergi haji. Dia takut. Sebab apa takut? Takut mengenang dosa. Anak lagi dia baca apa, Mastika kan, baca majalah-majalah yang dulu-dulu tu, orang pergi Mekah tak nampak Kaabah, orang pergi Mekah tak nampak apa, Masjidil Haram lah, tak jumpa pintu lah. Dia risau lah. Banyak baca cerita-cerita mistik macam tu. Oh iyalah ya. Kita manusia ni senantiasa bergelumang dengan dosa. Tidak diletakkan syarat pergi ke Mekah mesti bersih daripada dosa. Tak juga. Sebab apa? Daripada keumuman ayat surah An-Nisa, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahimah. Dan tak kala mereka itu telah menzalimi diri mereka sendiri, jadi melakukan dosa. Ja'uka, mereka mendatangi engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam ayat tu tak tanya, tak sebut pun mendatangi Rasulullah dalam keadaan hidup. Dia terpakai ketika hayat baginda dan setelah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama, sebagian besar ulama ahli sunnah menyatakan ini dalil keharusan menziarahi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Al-Quran, daripada hadis banyak. Man zara qabri wajabat lahu syafaati. Barang siapa yang menziarahi makamku ataupun kuburku, maka wajib bagi dia akan syafaat. Hadis itu biasa kita dengar, tapi daripada Al-Quran. Ayat itu tak sebut mendatangi engkau ketika kau hidup. Mendatangi, bahkan Nabi SAW hidup di dalam kubur Nabi di alam barzakh. Dalilnya apa? Nabi sebut hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidup aku ini baik bagi kalian dan matiku juga adalah baik bagi kalian. Pada sahabat tanya, ya Rasulullah, kewafatan engkau bagaimana pula menjadi satu kebaikan buat kami? Para sahabat bingung. Kenapa? Sepatutnya kita rasa sedihlah. Kita kehilangan seorang mursyid, seorang murabbi, seorang imam yang menjadi panutan kita, Nabi. Apa jawab Nabi SAW? Setiap hari amalan-amalan kalian dihadapkan di hadapan aku. Jikalau aku lihat daripada amalan kalian tersebut baik, hamidullah ta'ala, aku mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab umat ni baik-baik, buat kebajikan, amar ma'ruf. Tapi jikalau aku mendapati sebaliknya, kita terkhilaf, kita terbuat dosa, kita terbuat maksiat, Nabi tengok amalan kita yang buruk tu, aku memohon keampunan bagi kalian. Nabi tuan-tuan yang minta keampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bagi pihak kita. Ini bukan cerita komik, ini sebut dalam hadis. Nabi SAW hidup di dalam kubur Nabi. Bukan janganlah pula kau babi jadi kubur Rasulullah, tak. Di alam barzakh, hidup di alam barzakh. Dan bahkan Nabi mengabarkan siapa yang mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Di sana kita berdiri di hadapan makam dan kita mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi jawab dalam kubur. Nabi jawab dalam kubur. Kalau kita duduk ke taman guru, kita mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Ada malaikat yang dengar, malaikat yang sampaikan kepada Nabi SAW. Sebab tu tuan-tuan dan puan, kita kena tautkan rabitah kita, hubungan kita dengan Nabi SAW. Jangan kita memandang Nabi itu macam kawan-kawan kita. Kita meletakkan Nabi itu macam manusia biasa macam kita. Itu su'ul adab, kurangnya adab dan akhlak kita kepada Nabi SAW. Tahu kan kita punya hubungan dengan Nabi macam mana? Banyakkan selawat. Man salla alayya marra sallallahu alaihi ila asyra. Kalau siapa yang berselawat ke atasku dengan satu sahaja selawat, tak kira lah selawat Ibrahimiyah ke, selawat Azimiyah ke, selawat Fatih ke, apa sahaja jenis selawat, Allah Ta'ala balas 10 kali selawat.
Dan tuan-tuan dan puan, jikalau rabitah gitu, hubungan kita dengan Nabi SAW tu kukuh, kuat, solat kita akan jadi lain. Tidak seperti solat kebiasaan. Sebab apa? Waktu kita tasyahud kan, kita tahiyat, apa kita sebut? Assalamu alaikum. Sebelum asyhadu an la ilaha illallah, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Kenapa kita sebut Assalamu alayka, sejahtera ke atas engkau? Sebab kata kau, domain kau, ataupun kata nama engkau tu merujuk kepada apa tuan? Seakan-akan kita sedang berbicara di hadapan Nabi. Kenapa kita tak khabar Assalamu alaihi, sejahtera ke atas dia? Ini bukan cerita makrifat tau. Risau kan? Ini bukan cerita makrifat, tak? Nabi ajar kita selawat gitu. Assalamu alaika ayyuhan nabi, sejahtera ke atas engkau wahai Nabi. Maknanya kita seakan-akan sedang tawajuh, sedang berhadapan dengan Nabi SAW. Kalau kita menganggap Nabi dah wafat dah, tak ada apa lagi dah dengan kita, bagilah kita pandang Nabi macam manusia biasa macam kita. Bukan, Assalamu alaihi, sejahtera ke atas dia, bukan manusia ke atas kau. Sebab tu tuan-tuan dan puan, kalau kita baca sebahagian manaqib daripada para ulama dan orang salih, sebahagian daripada mereka ada yang mengatakan, bagaimana engkau boleh mengucapkan selawat ke atas Nabi menggunakan sirah tersebut, Assalamu alayka ayyuhan nabi, dalam keadaan kau tidak melihat dia? Itu maqam kita tuan-tuan dan puan. Orang-orang yang Allah Ta'ala bagi buka mata hati dia, dia nampak Nabi, dia rasa Nabi di hadapan dia. Tapi kita dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum, tak rasa apa. Sebab apa? Rabitah kita dengan Rasulullah tu lemah. Hubungan kita dengan Nabi itu lemah. Sebab apa? Kita tidak mengenali kedudukan ataupun kemuliaan Nabi kita SAW yang sebenar-benar. Sebab itu kita dah sebut sebelum ni, disebabkan kejahilan kita dengan kedudukan Nabi SAW, kita menganggap Rasulullah tu manusia biasa macam kita, kan? Itu yang kita sebut sebelum ni. Ada yang mengobarkan Nabi pun ada masalah, dia tak selesaikan dengan bini dia. Ada masa Nabi pun tak tunaikan janji, Nabi pun macam kita manusia biasa. Inilah perkataan-perkataan yang menunjukkan betapa lemahnya pengetahuan orang tersebut mengenai kemuliaan Nabi kita SAW. Ya qul innama ana basyarum mithlukum, katakanlah wahai Muhammad SAW, aku ini adalah manusia biasa seperti kamu. Janganlah berhenti, sambung. Yuha ilayya, yang diberi wahyu ke atas aku. Itulah perbezaan di antara Nabi dengan kita. Kita terima wahyu, kita dapat apa? Mimpi kau cari ular, kalau kau cari hantu. Itu pun kita boleh bercakap seakan-akan Rasulullah ni macam kita, manusia biasa. Sedangkan apa yang dimaksudkan oleh ayat tersebut, sebahagian daripada mereka mengatakan manusia biasa daripada sudut basyariah dia. Nabi pun makan dan minum, Nabi pun berkahwin, berzuriat. Ni dah ada pahaman apa tuan-tuan dan puan mengobarkan Nabi itu Allah. Dah ada pula yang mengobarkan Nabi itu Allah, menuhankan Nabi. Dah ada pula yang mengobarkan Nabi tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan sampai ke satu tahap menyatakan Nabi SAW tidak ada jantina. Saya tak nak sebut perkataan, tapi gambaran dia tidak berjantina. Ini apa maksudnya? Ini bukan sosial lagi tuan. Ini bukan keluar daripada ahli sunnah. Ini sudah pun terkeluar daripada agama Islam. Orang yang beriman dengan kepercayaan tersebut wajib
taubat. Kalau ikut hukum fiqh, dalam fiqh, orang yang murtad pertama dia mesti masuk proses istitabah, kena diajak taubat, istighfar, bawa balik ke pangkal jalan. Kedua, kalau dia ingat hukum fiqh, orang murtad dihukum bunuh, seperti mana disebut oleh Qadhi Iyad dalam kitab Asy-Syifa, barang siapa yang meletakkan hukum orang yang menghina Nabi SAW, walaupun kumpulan-kumpulan ni mengatakan apa? Menuhankan Nabi, kita letakkan Rasulullah tu seperti Allah Ta'ala dalam menghina Nabi. Pandangan mereka dia kata apa? Ini memuliakan Rasulullah. Ini bukan memuliakan Rasulullah, ini menghina Nabi SAW. Nabi adalah makhluk, tapi bukan seperti makhluk yang lain. Itu i'tiqad itu. Dia bukan Tuhan. Sebab apa? Tuhan tidak berbentuk manusia. Nabi adalah manusia. Tuhan tidak beranak, tidak diperanakkan. Lam yalid wa lam yulad. Nabi SAW berkahwin, ada anak. Zuriat keturunan bagi dia masih ada sampai sekarang. Macam mana pula kita boleh kata tidak beranak, tidak diperanakkan? Kesudah tuan-tuan dan puan, macam mana orang-orang tersebut boleh berani buat video-video menzahirkan iman mereka macam tu? Sebab apa? Sebab semua dah cabut pergi New Zealand. Semua dah cabut pergi New Zealand. Sebab tu dia orang berani ijtihad, kekufuran dia orang. Kalau buat kat Malaysia macam tu, dah ada orang ketuk rumah. Ni macam jiran dan ni polis. Video-video yang bersebar kita tengok tu, semua dah lagi pergi New Zealand. Semua shooting kat New Zealand video-video. Ni tuan-tuan dan puan, bahaya kalau kita tak belajar akidah. Dan bahaya kita belajar tasawuf tidak berguru. Ini contoh. Kalau kita, sebab apa? Kumpulan ni, bagaimana ada kumpulan tersebut asal muasal dia belajar tasawuf yang miring. Tasawuf orang yang nak jadi Tuhan ni. Itulah punca, itulah produk kan. Dan terhasil daripada ziarah orang soleh ini 6 keadaan, ataupun dipanggil sebagai ma'iyah, hal ataupun kebersamaan bersama orang soleh ni ada 6 situasi. Kemudian yang pertama adalah ma'iyah hissiyah, ataupun kebersamaan secara nyata. Contohnya apa? Kita menziarahi seorang wali yang masih hidup, ataupun kita menziarahi makam mereka. Ini dipanggil sebagai kebersamaan ma'iyah hissiyah, kebersamaan yang apa? Yang zahir, yang nyata. Kemudian yang kedua, ma'iyah ma'nawiyah. Yang ini kebersamaan daripada sudut ma'nawi. Apa dia? Iaitu tatkala engkau menyampaikan salam ke atas mereka dan mereka menjawab salam engkau. Sebab apa? Ibn Qayyim dalam kitab Ar-Ruh, beliau menceritakan, dan juga disebut dalam hadis Nabi SAW, roh ahli kubur Allah Ta'ala kembalikan kepada mayat yang ada dalam kubur untuk menjawab salam orang yang menyampaikan salam kepada mereka. Sebab tu antara doa yang diajar oleh Nabi SAW bila kita sampai masuk dalam kubur, apa dia? Assalamualaikum ya ahlal diyari qaumil mu'minin. Sejahtera ke atas kalian wahai penghuni rumah-rumah orang yang beriman. Kubur lah, atau flat tu, apartment lah. Antum sabiqun wa nahnu lahiqun. Kalian telah mendahului kami dan kami akan menyusul kalian. Ini antara ucapan ataupun adab bila kita masuk dalam kubur. Ataupun biasa
orang tua kita ajar apa dia? Bagi salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kita ingat panjang kan? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ataupun Assalamualaikum wahai ahli kubur. Bahasa Melayu pun tak ada masalah. Dan mereka akan menjawab. Tapi tak adalah kita longan. Kok kita longan tuan-tuan, patah balik kita. Ustaz Intin cabut. Dia jawab dekat dalam kubur tu, tak tahulah macam mana kesian dia. Yang penting dia jawab. Sebab tu tuan-tuan dan perempuan, waktu saya di Morocco dulu, saya rajin nak pergi ziarah kubur. Bukan pergi cari kubur ke apa, tak. Yalah, sebab kawan kita pun dia pergi kat sana, roommate saya. Jadi antara adat orang Morocco ni, kubur mereka dia ada letak satu papan macam plug. Dia ada sampaikan mesej dalam bahasa Arab lah, tapi saya translate dalam bahasa Melayu. Wahai orang yang berhenti di hadapan kubur aku, doalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya mengampuni aku dengan rahmat dan juga keampunan. Ya waqifa amama al-qabri Allah bil rahmati wa bil waqifa. Di dunia ayat ni seakan-akan mayat dalam kubur bercakap dengan kita. Kat Malaysia tak ada dulu. Dekat Batu Niasan ke dekat kubur tu letak wahai orang yang berdiri di hadapan kubur dan doalah kepada Allah Ta'ala dan dosa-dosa dan itu yang kita tulis kat kubur apa, semoga dicucuri rahmat ke atas rohnya. Ya tu pun antara contoh doa juga kan. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengampuni dia, cucurkan rahmat. Itu pun antara contoh. Tapi kalau di topik saya belajar, dia lagi special. Wahai orang yang berhenti ataupun berdiri di hadapan kuburku, doalah kepada Allah Ta'ala supaya mengampuni dia. Itu dekat atas tu adalah macam mangkuk kecil ada air. Kalau ada burung ataupun binatang datang, diminum air atas tokah jariah untuk ahli kubur. Kemudian yang ketiga adalah ma'iyah barzakhiyah. Ini kebersamaan kita di alam barzakh ataupun alam roh. Contohnya apabila kita berhimpun dengan orang tersebut di dalam mimpi. Jadi sebagian daripada kita tidur, kemudian kita bermimpi jumpa orang soleh. Ataupun yang lagi hebat, orang itu berhimpun dengan Nabi SAW. Mimpi melihat Nabi SAW. Dan mimpi melihat Nabi ni adalah benar. Sebab apa? Nabi dah jamin, man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan. Inna syaitana la yatamatsalu. Barang siapa yang melihat aku di dalam mimpi, maka sesungguhnya dia telah melihat aku sebenar-benar. Kerana apa? Syaitan tidak akan dapat sesekali menyerupai aku. Wa imma kita pandang Nabi itu, dia bukan, ada sebagian ulama mengatakan bukanlah gambaran Nabi daripada bentuk hakikat dia, hakikat sebenar dia yang seperti mana dilihat oleh para sahabat. Tak. Ada sebagian dia katakan adalah cerminan image Nabi SAW. Lepas tu tuan-tuan dan puan, kita kena banyak selawat. Sebab apa? Jalan paling cepat untuk kita bermimpi jumpa Nabi SAW adalah dengan memperbanyakkan selawat. Cubalah, satu hari itu mungkin kita buat 100 Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ataupun selawat ummi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Nabi ummi wa ala alihi wa sallam. Kalau yang di tarekat Ahmadiyah, banyak-banyaklah baca selawat azimiyah. Allahumma inni as'aluka bi nuri wajhillahil 'azim tadi. Yang dengannya, jikalau Allah Ta'ala berkehendak, daripada mimpi itulah akan menghasilkan perhimpunan secara jaga. Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqظah. Barang siapa yang berhimpun dengan aku dalam mimpi, nescaya dia akan melihat aku secara jaga. Kemudian yang keempat, ma'iyah wujdaniyah, ketertarikan kita bersama, kebersamaan yang menyebabkan kita rasa jazab ataupun rasa tertarik. Contoh, ini yang disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Ja'fari. Jikalau kita berada di satu tempat,
kemudian kita rasa seakan-akan kita bersama dengan seseorang, dan benda tu dirasai oleh basirah kita, hati nurani kita. Dia bukan lihat dengan pandangan mata kasar, tak. Dan kemudian kita sedekahkan Fatihah untuk orang tersebut, untuk syekh tersebut, misalnya dia, ataupun kita baca sebahagian surah Qul-Huwallah dan sebagainya, dan kita mendoakan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah ma'iyah ma'iyah mukasyafiyah, ataupun kebersamaan dalam bentuk tersingkapnya sesuatu. Allah Ta'ala angkat hijab dia. Contohnya apa? Berhimpun dengan Nabi SAW secara jaga, ataupun kita berhimpun dengan seorang orang yang soleh yang sudah meninggal dunia dalam keadaan jaga. Melihat tu dengan apa? Melihat dengan mata hati, bukan melihat dengan mata kepala. Kemudian yang keenam, ma'iyah kubra. Ini adalah ma'iyah ataupun kebersamaan yang paling unggul, yang paling mulia, yang paling besar adalah melihat Allah Subhanahu wa taala, ataupun melihat orang-orang soleh ini di dalam syurga. Dan ini hanya diberikan ketika kita sudah pun masuk di dalam syurga. Allahumma ja'alna minhum. Allah Ta'ala sebut apa dia? Ulaikal ladina an'amallahu alaihim. Mereka itulah yakni orang yang beriman, yang Allah Ta'ala berikan nikmat kepada mereka, minan nabiyyin, dari kalangan para nabi, was-siddiqin, dari kalangan orang yang benar, wasyuhada, dari kalangan orang yang mati syahid, was-salihin, kalangan orang salih. Itulah enam contoh ma'iyah ataupun kebersamaan bersama orang-orang soleh. Kemudian yang kelima, yang terakhir sekali, kita tutup insyaAllah, adalah dengan menghadiri majlis zikir. Majlis zikir ni tak kisahlah halaqah ilmu ke, pengajian ke, majlis zikir bentuk wirid, majlis tahlil, ataupun maulid Nabi SAW. Sebab apa? Dalam kelebihan, keutamaan majlis-majlis zikir dan juga majlis-majlis ilmu disebutkan dalam hadis-hadis. Antaranya Allah Subhanahu wa taala menciptakan segolongan malaikat yang kerja dia cari majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir. Mencerita hadis kursi, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para malaikat, sedangkan dia Maha mengetahui, dari manakah kalian datang? Kami datang daripada bumi. Kami lihat ada majlis-majlis zikir dan kami duduk bersama mereka. Apa yang mereka nak? Mereka minta akan syurga engkau. Adakah mereka pernah melihat syurga ku? Tidak pernah, ya Rabb. Dan apa lagi mereka minta? Mereka minta supaya dijauhkan daripada azab api neraka. Adakah mereka pernah melihat neraka ku? Tidak, ya Rabb. Hadis itu panjang. Kemudian ujungnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, saksikanlah wahai para malaikat, aku mengampuni mereka semua dan aku mengabulkan apa yang mereka minta. Lepas tu tuan-tuan dan puan, antara waktu mustajab doa ketika berada dalam majlis ilmu, doa dah sikit-sikit. Janganlah daripada kita mulut ceramah sampailah nak semayang semua tak ada sebenarnya kan. Ya Allah, ya Allah, agak-agak lah. Minta. Dan malaikat pun berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, ada seseorang yang dia lalu je. Dia bukan duduk daripada mula pun majlis tu, dia lalu kemudian dia join. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut apa? Allah Taala berfirman, orang itu pun aku ampunkan ataupun aku beri rahmat bagi dia. Kerana apa? Kaum tersebut, yakni orang yang berada dalam majlis zikir ataupun ahli zikir yang ada dalam majlis tersebut, barang siapa yang menyertai mereka, yakni majlis ilmu, majlis zikir, tidak ditimpa kecelakaan.
rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau ada majlis zikir, datang. Ada tahlil, datang. Ada maulid, cuba untuk pergi. Itu antara ubat-ubat ataupun perkara-perkara yang membangkitkan semangat kita untuk kembali mujahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan-tuan dan puan-puan, orang tarekat kebiasaan dia tidak ada hiburan lain kecuali zikir ataupun maulid, baca qasidah ataupun syair-syair ketuhanan dan sebagainya. Itulah dia punya ubat dia, hiburan sementara dia. Dia bukan jamming pakai gitar atau kan, tak ada. Itu ahli dunia punya hiburan. Pergi konsert, main gitar, main drum. Tapi ahlullah, orang tasawuf, di antara bukan itu saja, di antara hiburan mereka adalah majlis zikir, majlis ilmu, qasidah, syair-syair dan sebagainya. Orang tarekat Ahmadiyah, di antara cara seorang ikhwan ataupun seorang sadiq untuk mengubati kelesuan mujahadah dia, antaranya seperti mana disebutkan oleh Syekh Saleh Maziarahi, makam-makam orang soleh satu. Kemudian yang kedua adalah baca Quran. Sebab apa? Dalam hadis Nabi SAW, antara ubat untuk menghilangkan kekecewaan, kedukaan adalah bertawassul dengan kemuliaan Al-Quran. Doa itu panjang, kita ingat doa. Tapi hadis itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Wallahu ta'ala. Itulah antara tambahan bagi perkara-perkara yang bersangkutan dengan bab bawa'iz. Jadi insyaAllah pada hari Jumaat ni kita akan masuk kepada penutup. Sikit lagi yang nak kata. Jadi sebelum kita tangguhkan majlis, ada apa-apa sebarang usaha insyaAllah. Soalan? Tak ada. Semua lelah kan? Semua lapar. Jadi kalau tak ada apa sebarang persoalan, kita tangguh di situ insyaAllah. Saya mohon ampun maaf jika ada terlanjuran kata, tertulis hati, terkasar bahasa atau lebih atau kurang daripada pihak saya, mohon dimaafkan dan mohon dihalalkan insyaAllah. Kita jumpa pada hari Jumaat insyaAllah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa atubu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu atubu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu atubu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.